Ya, kita masih lagi bersama di Rampai Pagi dan hari ini kita teruskan saya dengan sesi wawancara yang pertama untuk edisi Rampai Pagi hari ini, iaitu segmen Tanah Asas Kemajuan Negara, dan topik yang akan kita barigahkan hari ini akan sama-sama kita fahami hari ini, Auda. Kami bawa kepada Auda ialah tanah kita, masa depan kita ni. Itu kita akan berbincang mengenai dengan Land Code Amendment Order 2025-2025, dan alhamdulillah di studio hari ini kita berbesar hati sebenarnya menerima kedatangan narasumber kita hari ini, iaitu Tuan Arif Azhan bin Awang Besar, merupakan seorang pegawai Tanah Ni Mahir. Apa kata kita terus saya sapa beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Tuan? Alhamdulillah. Sihat Sihat. Alhamdulillah. Jadi kami daripada Rampai Pagi mengucapkan selamat datang kepada Tuan. Datang ke Rampai Pagi, menjadikan lagi Rampai Pagi hari ini. Sudah sarapan Tuan? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mahira, kita teruskan saja Tuan. Mungkin kita boleh mulakanlah sesi wawancara hari ini. Sebagai pengenalan barangkali Tuan, rasanya kami di Rampai Pagi cukup maklum pernah dibarigahkan mengenai dengan perkara ini, tapi mungkin ada yang terlupa Tuan. Mungkin sebagai mukadimah memberikan peluanglah kepada Tuan, memberikan sedikitnya orang ingatan kembalilah, refresher barangkali mengenai dengan Perintah Kanun Tanah Pindaan Amendment 2025, khususnya selepas ianya mula dilaksanakan yang kami dipahamkan pada 1 Ogos tahun 2025. Silakan Tuan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya Rampai Pagi, kerana menjemput saya selaku wakil Jabatan Tanah pada pagi ini bersama-sama membincangkan mengenai pelaksanaan Perintah Kanun Tanah 2025 ataupun lebih dikenali sebagai Land Code Amendment Order 2025 LCAO 2025. Ini dah yang dicakaplah. Jadi sebelum ini pihak RTB bersama pihak Kementerian Pembangunan dan Jabatan Tanah telah pun mengadakan 2 siri wawancara Rampai Pagi bagi menjelaskan maklumat asas tentang undang-undang ini. Maka pada kesempatan pada pagi ini saya ingin membincangkan beberapa isu-isu dan soalan-soalan lazim yang sering berbangkit sejak mulanya berkuasa pada 1 Ogos 2005. Ya, kan 2 bulan sudah. Betul sekali. Jadi kalau kita ingin dapat tahu ni Tuan, apakah jenis-jenis permohonan di bawah LCAO 2025 ini, dan mungkin dapat diterangkan juga siapa yang memohon, yang boleh memohon ini Tuan. Silakan. Jadinya secara utamanya ada 4 jenis permohonan utama di bawah LCAO 2025 ni. Babnya ni paling penting barangkali orang pun dah ingat. Tapi supaya lebih senang untuk dirujuk, bab 3B adalah untuk warga negara asing yang ingin membuat pengisytiharan menggunakan dokumen guaman, iaitu surat kuasa ataupun dikenali sebagai Power of Attorney dan surat ikatan amanah Trusted PATD ni yang dinamakan, yang mana selalunya orang Brunei menjadi nomini bagi pihak mereka. Yang kedua pula di bawah bab 3C, iaitu memperuntukkan bahawa warga negara asing yang berhak ke atas tanah waris. Jadi diorang ni boleh menuntutlah waris, yang mana syaratnya mereka mesti menjual tanah itu dalam tempoh 10 tahun selepas kematian pemilik asal Kalau indah tanah itu pegangannya ditukar dari kekal jadi tanah pajakan. Jadinya bagi orang rugilah. Jadinya yang ketiga keempat ini adalah untuk golongan stateless pulang, iaitu penduduk tetap yang berstatus stateless tidak ada memiliki kerakyatan di mana-mana. Jadinya bagi bab 3D kurungan 1, ini adalah kira untuk pembelian tanah kekal, satu bidang tanah kekal saja untuk tujuan rumah persendirian pemohonan itu sendiri. Jadinya ini adalah khusus bagi mana-mana penduduk tetap stateless yang belum ada memiliki tanah bergeran yang lain. Yang last pulang 3D kurungan 3 adalah sama juga macam yang the first one, which is pengisytiharan menggunakan PATD yang saya katakan tadi, tapi bagi penduduk tetap stateless inilah. Itu dia jenis-jenis permohonannya Tuan. Jadi kalau boleh ditanyakan juga macam mana menghadapkan ini Tuan? Okey, jadinya macam biasalah, tata caranya senang. Borang dapat diperolehi melalui laman sesawang Jabatan Tanah, specifically untuk LCAO 2005. Jadinya orang-orang ramai boleh
datang ke www.land.gov.bn di bawah tab LCAO 2025 ada tu arah website kami. Jadi sana orang boleh download borangnya dan serta mereka boleh juga memperolehi senarai semak dokumen-dokumen yang perlu disertakan dengan permohonan ni. Di mana selepas mereka menghadapkan unit LCAO di tingkat 3 Jabatan Tanah akan mencek semua orang punya permohonan make sure lengkap. Kalau lengkap mereka akan diarahkan untuk ke tingkat 1 pulang tu Jabatan Tanah untuk membayar yuran pentadbiran dan selepas itu akan diproses selanjutnya. Ya, jadi kalau daripada semasa wawancara sebelum ini ada juga dijelaskan bahawa LCAO 2025 ini memperuntukkan bagi perubahan pegangan tanah daripada kekal kepada pajakan. Jadi sebagai ingatan kembalilah ya, mungkin Tuan boleh menerangkan serba sedikit mengenai dengan peruntukan berkenaan, silakan. Jadinya ini kira hot topic pegangan tanah kekal menjadi kepada tanah pajakan. Jadinya ada beberapa situasi yang mana undang-undang ini boleh di-trigger. Yang paling pertama, apabila warga negara asing ataupun orang bukan rakyat Brunei membuat pengisytiharan kepentingan tanah melalui PATD dan mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik tanah itulah. Jadinya dalam situasi berkenaan akan ditukar kepada tanah pajakan. Yang kedua pula, apabila warga negara asing menuntut tanah waris tetapi gagal menjual tanah tersebut kepada rakyat Brunei dalam tempoh 10 tahun selepas tarikh kematian pemilik asal. Yang ketiga pula, apabila bekas warga negara Brunei atau bekas penduduk tetap Brunei gagal untuk menjual tanah tersebut dalam tempoh 10 tahun. Tapi ini bukan pelang tarikh kematian ni. Ini 10 tahun selepas tarikh pelucutan kerakyatannya tu ataupun pembatalan permit masuknya lah. Jadinya yang lastly pula situasinya adalah sekiranya seorang penduduk stateless membuat pengisytiharan melalui PATD lah tu memperolehi tanah tapinya ia ada tanah lain. Jadi sebenarnya kalau ikut undang-undang LCAO ni penduduk tetap stateless hanya dibolehkan untuk memiliki satu bidang tanah kekal. Jadi kalau mereka sudah ada satu bidang tanah kekal itu, diorang akan mengisytiharkan lagi tanah bergeran yang lain, tanah itu akan ditukar dari kekal menjadi pajakan. Jadinya di sini tempoh pajakan yang akan didaftarkan adalah berdasarkan kemajuan yang ada di atas tanah itu. Kalau ia rumah ataupun commercial ataupun mixed use development pembangunan bersepadu kami panggil 60 tahun. Kalau ia rumah kedai shop houses ataupun kemajuannya perindustrian yang tempoh pajakan yang akan daftarkan adalah 30 tahun mulai dari tarikh mula berkuasa LCO ni. Tadi Tuan ada menyebutkan mengenai dengan bangunan komersial dan juga pembangunan bersepadu mixed use development. Mungkin ada yang tertanya-tanya Tuan, apa sebenarnya itu? Mungkin boleh dijelaskan Tuan. Ini pun kira soalan yang balik-balik sering dibangkitkan lah. Jadinya kalau komersial ya basically macam imagine lah satu bangunan yang ia punya kira kegiatannya perniagaan. Kalau mixed use development ini bangunan bersepadu, satu kawasan itu ada banyak, ada bank, ada department store, sometimes even ada apartment buildings. Jadinya kalau kemajuan yang semacam itu boleh dikategorikan sebagai bangunan bersepadu lah. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya mungkin Tuan boleh menerangkan, tadi ada menyebut individu tanpa kewarganegaraan dan penduduk tetap stateless. Jadi siapa yang sebenarnya ni Tuan yang dimaksudkan dengan individu tanpa kewarganegaraan? Jadinya individu tanpa kewarganegaraan dalam konteks LCAO 2005 ni adalah kira pemegang IC Ungu, iaitu penduduk tetap negara Darussalam yang memegang bukan saja IC Ungu, tapinya this document namanya International Certificate of Identity yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.
Alhamdulillah ya. Berhubung dengan apa yang Tuan jelaskan, sekiranya seorang pemegang IC Ungu ni Tuan tidak ada memegang International Certificate of Identity, malahan beliau memegang pasport negara luar, adakah beliau boleh memohon tanah kekal untuk rumah persendirian ni Tuan? Okey, jadinya bagi pemegang IC Ungu yang memiliki pasport yang dikeluarkan oleh kerajaan luar negeri, diorang ni dalam konteks LCO 25 ada dikategorikan sebagai orang bukan rakyat Brunei juga. Jadinya kalau ikut undang-undang mereka ni hanya dibolehkan untuk membuat pengisytiharan kalau ada PATD itu ataupun juga kalau memiliki kepentingan tanah saja melalui gadaian, pajakan atau anak pajakan lah. Saja. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau menyebut mengenai dengan dokumen guaman PATD seperti yang telah pun diterangkan tadi, jadi adakah permohonan di bawah LCAO 2025 ini boleh dibuat sekiranya permohonan tersebut terdapat hanya satu dokumen ni Tuan. Misalnya saja terdapat surat kuasa tanpa surat ikatan amanah. Jadi mungkin dapat terangkan. Silakan. Jadi di bawah bagi permohonan pengisytiharannya menggunakan PATD, di sini Jabatan Tanah ingin menekankan sebenarnya dokumen ini adalah penting bagi membuktikan kira pemegangan kepentingan tanah itu. Walau bagaimanapun ianya indalah benar-benar kira wajib untuk dorang memilih ada semua dokumen itu. Asalkan dokumen itu diiktiraf dari segi undang-undang, dan yang penting juga mana-mana dokumen yang diorang hadapkan itu sudah disahkan oleh pihak guaman ataupun pihak mahkamah. Di certified true copy yang orang. Kalau tadi boleh memanjangkan lagi soalan ini Tuan, masih pada isu pengisytiharan kepentingan tanah melalui PATD ini Tuan. Ingin bertanya ni Tuan, jika tanah yang diisytiharkan menggunakan PATD ini mempunyai lebih daripada seorang penama, adakah semua penama akan didaftarkan sebagai pemilik tanah? Jadi macam mana ni Tuan tata caranya Tuan? Ini khusus bagi permohonan di bawah bab 3D kurungan 3 ni. Kalau sekiranya ada penduduk tetap stateless yang ingin membuat pengisytiharan menggunakan PATD, kadang-kadangnya PATD-nya tu bukan seorang dua, kadang-kadang ada 3, ada 4. Jadinya dalam situasi berkenaan, kalau sekiranya ada lebih dari seorang, selalunya Jabatan Tanah akan memohon kerjasama mereka untuk diturunkan sejarah salah seorang daripada penama dalam PATD itu, disebabkan oleh syaratkan yang kalau golongan stateless ini hanya dibenarkan untuk memiliki satu bidang tanah. Ya, betul, alhamdulillah. Jadi kalau kita dapat bertanya juga ya Tuan, berkenaan dengan seorang penduduk tetap stateless yang tidak dibenarkan memiliki lebih daripada satu bidang tanah kekal. Jadi bagaimana pula sekiranya mereka berhasrat untuk beli tanah pajakan? Adakah ini dibolehkan? Jadi kita ada masa dalam 3 minit ni. Silakan. Jadinya dalam hal sedemikian, seorang penduduk tetap itu tidak dibenarkan untuk membeli tanah kekal tambahan sekiranya ia sudah ada memiliki satu bidang tanah untuk tujuan rumah persendirian, untuk to keep it short saja. Sebenarnya banyak yang ingin tanyakan itu Tuan, tapi apakah daya ni orang masa amat mencemburui kita ni Tuan. Mungkin insya-Allah jika diberikan rezeki Tuan tadi akan berjumpa lagi ni Tuan. Mungkin untuk di minit yang terakhir ni Tuan memberikan peluanglah pada Tuan, mungkin ada yang ingin disampaikan ni Tuan mengenai dengan topik perbincangan hari ini Tuan, silakan. Sebagai penutup Tuan, sekiranya orang ramai mempunyai pertanyaan lanjut ataupun ingin menghadapkan permohonan di bawah LCAO 2025 ini, bolehlah berkunjung terus ke unit LCAO di tingkat 3 Ibu Pejabat Jabatan Tanah Berakas Tua semasa waktu pejabat, iaitu dari 8 pagi hingga 11 pagi dan 1.45 petang hingga 3 petang. Atau menghubungi talian di 238 ada di slide tu 238-3182. Selain itu, orang ramai juga diadu-alukan untuk melayari laman web rasmi Jabatan Tanah di www.land.gov.bn yang telah menyediakan ruangan khas bagi LCAO 2025, termasuklah garis panduan, soalan lazim dan perkhidmatan AI chatbot.
akhir sekali saya berharap sesi wawancara ini sedikit sebanyak dapat membantu menjawab persoalan dan merungkai kekeliruan yang masih wujud lah berhubung dengan pelaksanaan LCO 2025 ni, agar orang ramai lebih memahami hak dan tanggungjawab mereka di bawah undang-undang yang baru ini. InsyaAllah. Kita harapkan tuan dengan adanya pemberigaan di Rampai Pagi hari ini dapatlah orang menyelesaikan sedikit kekusutan, mungkin kekeliruan mungkin yang ada. Tapi walau bagaimanapun seperti yang dikongsikan tadi, BIS kita boleh saja terus menghubungi ni tuan seperti yang tertera sebentar tadi. Baiklah, daripada Rampai Pagi tuan, ucapkan ribuan terima kasih. Senang sekali berjumpa dengan tuan hari ini dan dapat memberikan maklumat untuk orang ramai. Terima kasih dan sampai jumpa lagi tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.